Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan saya, hos anda Zan Rashid dalam Ruang Bicara. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai peredaran yang semakin berkembang maju yang melibatkan era digital. Kalau saya boleh kongsikan sedikit di mana perkembangan ini melibatkan teknologi digital seperti AI, ChatGPT dan Power BI yang secara tidak langsung mempengaruhi sistem pendidikan institusi pengajian tinggi. Namun kita akan menelusuri, kita akan mendalami topik kita yang akan kita bincangkan dengan tetamu kita pada hari ini, iaitu pendigitalan dan inovasi dalam industri pendidikan. Tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan kedua-dua tetamu kita yang cukup berpengetahuan luas, yang cukup berpengalaman. Saya perkenalkan tetamu saya di sebelah kiri saya adalah Profesor Dr. Prem Kumar Rajagopal yang merupakan Naib Chancellor Universiti Sains dan Teknologi Malaysia atau MAS. Betul ya? Betul. Dan di sebelahnya adalah Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai yang merupakan Profesor Pelawat Universiti Antarabangsa Al-Madinah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita akan mulakan terus soalan dengan Dr. Prem Kumar. Tadi saya ada sebutkan sekarang ni orang berbicara mengenai AI. Betapa canggihnya teknologi AI ini, bukan itu sahaja, melibatkan juga ChatGPT dan juga Power BI, di mana ini sedikit sebanyak mempengaruhi sistem pendidikan di dalam negara sendiri. Sedikit pandangan daripada doktor, silakan. Terima kasih. Ya. Hampir setiap hari kita mendengar mengenai perkembangan digitalization, dan baru-baru ini kita terdedah pada perkembangan yang terbaru, bukan hanya ChatGPT, tapi yang terbaru adalah HeyGen, di mana kita nak rakamkan suatu video pun cuma kita perlu ada nota di depan kita, dan kita pandang video dan the output dia akan keluar seperti kita ambil video. So itu ada satu yang terbaru. So HeyGen dan ChatGPT memang kita dah tahu dah, kita sedia maklum 2 tahun yang lepas, dan ada lagi Gamma, ada lagi Gemini dan sebagainya. Okey. So kesemua usaha-usaha digitalization ni telah pun sedikit sebanyak telah pun mempengaruhi pendidikan tinggi, institusi pendidikan tinggi, ya, bukan hanya di Malaysia tapi di seluruh dunia. Jadi suka tak suka kita kena bersama-sama lah serasikan diri kita dengan pendigitalisation dari segi pendidikan tinggi di Malaysia. Itu mungkin pandangan daripada Dr. Prem. Bagaimana dengan Dr. Barjoy? Kita tahu dengan perkembangan era digital ini, saya kira para pelajar juga mereka dalam kumpulan yang advance. Sebab kita tahu golongan muda ni, mereka ini curious, mahu mengetahui sesuatu yang baru, mempelajari sesuatu yang baru supaya orang kata tu tidak ketinggalan. Sedikit pandangan daripada doktor berhubung dengan kemajuan era pendigitalan ni yang melibatkan AI. Silakan. Sebenarnya setakat ini AI digunakan di dalam pengajaran oleh pensyarah. Berbagai cara lah, dan pelajar-pelajar juga mengambil peluang untuk menggunakan AI untuk menyediakan assignment, untuk menulis esei, untuk membuat kajian secara ilmiah. Dan ini menjadi isu. Isunya ialah kerana di universiti hari ini pensyarah-pensyarah mempunyai cabaran untuk menentukan bahawa pelajar-pelajar apabila mereka submit assignment dia, assignment itu adalah original work daripada mereka. Kalau itu merupakan apa yang disalin daripada apa yang dicari di AI, ChatGPT misalnya, itu dianggap bukan satu kerja ilmiah, bukan kerja semula asli ke pelajar-pelajar tu. Dan ini memberikan isu kerana bagaimana pensyarah nak menggrade. Ada pelajar yang lebih lancar dalam menggunakan AI, akan menggunakannya dengan baik, dan mungkin dia akan submit assignment yang baik.
Pelajar yang lain dia tak menggunakan AI, jadi assignment tidaklah sebaik itu. Jadi banyak pensyarah di universiti membuat keputusan dia akan screen semua assignment ini sama ada tak menggunakan AI. Kalau dia ada menggunakan AI, dan pensyarah akan penalize mereka. Penalize dengan mengurangkan markah. Kalau terlalu banyak, mungkin sampai reject assignment itu. Jadi ini menjadikan satu isu kepada pelajar kerana kita lihat bahawa AI adalah satu pembangunan baru yang memberikan peluang kepada pelajar-pelajar untuk belajar satu cara yang baru. Tapi kalau pensyarah tidak menggalakkan mereka menggunakan AI, jadi bagaimana mereka nak menggunakannya dengan berkesan? Sebenarnya saya rasa maknanya di sini kita perlu balik kepada aspek asal. Apa dia teknologi ni, apa dia AI ni. Jadi kalau kita setuju bahawa AI adalah satu teknologi baru yang membolehkan pelajar-pelajar untuk membuat carian dengan seberapa dalam, seberapa jauh, sehingga mereka boleh mewujudkan atau menulis satu tulisan yang lengkap tentang sejarah sampai ke hari ini. Itu adalah satu pencapaian. Cuma persoalan apakah itu kerja mereka sendiri adalah isu. Isu itu boleh diatasi sebab kalau kita buat literature review di universiti pun, semua pelajar-pelajar buat literature review dan itu semua bukan karya asli mereka, tapi mereka recognize dan mereka cite semua penulis-penulis yang menulisnya. Dan kalau kita lakukan yang sama dengan AI, kita sebenarnya tidak menipu. Okay, so kemudian masalahnya apa sebenarnya sistem pendidikan? Jadi kita nak cuba melihat satu kaedah atau satu sistem pendidikan yang baru. Mungkin kita tidak mau lagi mengajar ilmu yang lepas. Jadi, tapi doktor, sedikit kalau saya boleh tambah, pandangan daripada doktor, saya khawatir sekiranya berlaku kecelaruan dalam kalangan pelajar ini kerana mereka seharusnya selaras dengan perkembangan era digital. Tetapi pada masa yang sama mereka mempunyai so-called restriction untuk berbalik kepada traditional way. Bagaimana sebenarnya untuk kita hendak memberikan penerapan kepada pelajar ini supaya tidak timbulnya kecelaruan itu untuk berjaya, tetapi tiada kecelaruan mendapat pencerahan yang sepatutnya. Inilah yang paling penting. Mana kita kata kita patut sebenarnya mengajar AI ini di universiti sebagai satu mata pelajaran untuk menjadikan semua pelajar kita on the level playing field, level playing field untuk memahiri AI. Dan kalau mereka mahir, mereka menggunakannya, dan kita boleh bandingkan semua pelajar bukan berasaskan kepada apa yang mereka submit sebenarnya. Kita boleh lihat apa yang membezakan seorang pelajar dengan orang lain apabila dia membuat carian di AI ialah soalan yang dia tanya. Kalau dia pandai menanyakan soalan, dia akan dapat jawapan yang mendalam. Jadi itu yang kita nak mengajar, dan itu yang kita nak asah di kalangan pelajar supaya bila dia keluar nanti dia boleh menggunakan AI dengan berkesan kerana mereka tahu ini dipanggil
mereka dah pandai memancing data melalui AI. Saya suka perkataan memancing itu. Kita teruskan dengan Dr. Prem. Kalau Dr. Prem mungkin boleh jelaskan sikit tentang peranan dan juga tanggungjawab yang dimainkan oleh Malaysia University of Science dalam mungkin macam saya katakan tadi menerapkan pengetahuan yang sepenuhnya tentang kemajuan era digital ini terhadap pembelajaran dan juga pendidikan. Okey. Sebelum tu biar saya beri sedikit lebih penjelasan mengenai apa yang telah diperkatakan oleh Prof. Barjoy. Bahawa masa ni institusi pengajian tinggi ini dalam era untuk memberi pendidikan pada Gen Z. Suka tak suka, kita kena terima hakikatnya. Okey. Yang kedua, universiti yang terkemuka di dunia, contohnya Universiti Howard University, telah pun memberi garis panduan kaedah menggunakan ChatGPT dalam assignment untuk student. Jadi biarlah pelajar tu secara ikhlas memaklumkan pada pensyarah, mengatakan saya telah menggunakan ChatGPT untuk bantu saya dalam menulis assignment saya. Jadi itu kita perlu terima hakikat lah. Contohnya macam Harvard dah mula dah, dan juga universiti-universiti lain pun turut bersama lah. Sebab kita semua lihat pada Harvard, MIT dan sebagainya. Jadi di Malaysia University of Science and Technology, kita pun sedia faham dan kita pun sudah ada satu visi dan strategi untuk membawa masuk digital teaching and learning dalam kurikulum kita. Contohnya, kita ada 2 program yang kita panggil personalized learning atau pembelajaran peribadi. Yang kedua, predictive learning. Kita boleh meramalkan hasil pelajar. Jadi kedua-dua ni program adalah untuk membantu pelajar supaya mereka boleh berjaya dalam pencapaian akademik. Yang tu pertama. Yang kedua, juga kita memberi pendedahan pada para pelajar, contohnya penggunaan Power BI. So Power BI ini adalah satu tools, alat digital di mana pelajar boleh menyampaikan sesuatu message dalam carta. Dalam penggunaan carta. Dan penggunaan carta tu adalah sebagai dashboard. Contohnya macam kita bawa kereta ada dashboard kan. Jadi carta tu. Jadi bila pelajar sudah menguasai penggunaan Power BI dalam memaklumkan data dari segi dashboard, saya rasa ini adalah paling penting bila mereka masuk di dalam alam kerjaya mereka di working environment. Saya rasa mereka boleh dengan lebih cepat boleh menerapkan kerjaya mereka dan boleh menonjolkan keberhasilan daripada peralatan digital yang telah mereka belajar di universiti. Saya rasa itu penting. Doktor, mungkin soalan yang outside the box. Bagaimana sekiranya ada dalam kalangan pelajar ini mungkin mereka dalam kumpulan yang tidak berapa celik IT, yang mungkin masih lagi mengamalkan ataupun mempunyai mindset yang belajar secara like the old school. Bagaimana untuk kita nak mendedahkan mereka ini dengan kemajuan era pendigitalan melalui pembelajaran itu? Mungkin. Memang kita kena terimalah hakikat daripada struktur sosial ekonomi ya. So kita ada beberapa segmen pelajar lah. Mungkin golongan yang pertama tu high achievers, academic students, high achievers lah. Mungkin daripada T20 ke apakah, dan satu lagi tu M40 dan yang daripada B40. Jadi mungkin pendedahan ataupun kemampuan mereka memiliki alat digital tu tidak begitu berapa. Jadi dari segi institusi pendidikan tinggi, kita perlu memberi pendedahan pada pelajar ni. Jadi apa yang kita boleh buat, apa yang sedang kita buat di Malaysia University of Science and Technology adalah personalized learning. So kita kategorikan pelajar ni dengan 3.
Jadi untuk high achievers yang sudah pun mereka dah pandai dah guna peralatan digital ni, kita mencabar mereka dengan lebih lagi. Mencabar mereka dengan penggunaan alat digital yang lebih canggih. Maknanya dia lebih advance daripada yang sedia ada. Yang sedia ada. Jadi untuk pelajar yang baru ada smartphone itu sajalah. Lebih daripada itu dia tak ada. Jadi kita memberi pendedahan pada mereka golongan ni supaya mereka boleh sekurang-kurangnya dapat fahamlah. Contohnya macam mereka boleh guna gamma dan HJ macam saya beritahu tadilah. Jadi itu adalah peringkat awalan daripada penggunaan alat digital. Jadi kita perlu personalize, itu yang saya kata personalized learning. Kita perlu segmentasikan pelajar ni ikut apa kemampuan mereka buat masa ni. Barulah dan pada masa yang sama mungkin doktor, mereka ini juga harus adanya minat. Kadang-kadang pelajar ni kalau kita dipaksa tetapi mereka tidak mempunyai minat, tidak mempunyai rasa kepentingan untuk mempelajari, untuk beranjak sedikit ke hadapan pun agak sukar saya kira, doktor. Mungkin pandangan betul, doktor. Ini adalah anjakan budaya lah. Ya. Kadang anjakan budaya, kadang ni recall cultural shock. Ya. Tetapi saya daripada pengalaman saya dan mungkin Prof. Haji akan setuju dengan saya bahawa kebanyakan pelajar yang masuk dalam peringkat institusi tinggi sekarang ni mereka sudah pun faham penggunaan smartphone. Ada golongan pelajar yang boleh membuat assignment cuma dengan phone saja. Saya pun kadang-kadang macam mana mereka ni? Itu generasi lain, doktor. Tu saya kata mereka ni lebih advance. Kadang-kadang kita tak terfikir dia akal, tetapi ada benda yang patutnya mereka advance tetapi mereka advance di bahagian yang lain mungkin. Ya. Jadi itulah kita pada golongan yang memang pendedahan mereka ni kurang ni, saya rasa personalized training program tu boleh membantu mereka lah. Dan perlu institusi ni itu memerlukan pelaburan sedikit lah. Pelaburan inisiatif daripada tenaga pengajar dan pelaburan daripada universiti. Saya nak tanya sedikit pelaburan, tapi sementara tu saya nak berbalik kepada Dr. Barjoy. Kita dalam era untuk mencapai satu tahap kemajuan dalam sistem pendidikan melalui pendigitalan ini. Tapi kita harus tidak seharusnya kita meninggalkan ke belakang untuk kita duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara di luar di peringkat antarabangsa. Bagaimana untuk kita hendak selaraskan kemajuan era pendigitalan ini dengan sistem pendidikan antarabangsa, doktor? Ya, kita mula mungkin 20 tahun dulu dengan mendigitalkan buku. Jadi buku kita semua online. Kemudian kita ajar student kita dengan Google. Jadi dia sekarang ni dia boleh mencari maklumat melalui Google. Kalau Google tak cukup, dia pergi Google Scholar. Dan hari ini kita gunakan ChatGPT misalnya. Apa yang ChatGPT boleh lakukan ialah jauh lebih baik daripada Google, kerana Google ini hanya mencari sesuatu rujukan yang khusus, whereas ChatGPT akan menjawab soalan-soalan yang lebih mendalam. Dan apa yang kita perlu lakukan selepas ini, lonjakan yang baru ialah kita nak kalau boleh, maknanya pelajar-pelajar ini menggunakan ChatGPT ini untuk membuat satu usaha mencari ilmu baru. Ilmu baru yang tidak ada lagi di dalam Google, yang tidak ada di dalam buku teks, yang tidak diajar di universiti-universiti. Kalau ini boleh dilakukan, itu boleh menjadi asas kepada perwujudan satu penemuan baru, satu teknologi baru, satu inovasi baru yang boleh dikembangkan, dan itulah yang diharapkan untuk menghasilkan satu penemuan baru. Jadi kemungkinannya dalam jangka panjang kita nak, kalau boleh, kaedah menilai prestasi pelajar ini bukan melalui assignment ataupun homework ataupun
kuis dan sebagainya. Kerana itu dianggap agak kuno. Jadi kita nak bahawa pelajar boleh berfikir keluar daripada kotak dan memikirkan sesuatu yang baru dan membangunkan sesuatu yang baru, dan itu menjadi penemuan yang baru yang boleh dijadikan hasil penemuan peribadi mereka sebagai pelajar. Dan Dr. Prem, saya kira setiap apa yang berlaku dalam kehidupan ini ada baik dan buruk, ada pros and cons. Dalam kita hendak menerapkan kemajuan era digital ini kepada para pelajar, saya kira para pensyarah terutamanya mereka mungkin mempunyai kekangan ataupun cabaran-cabaran yang harus mereka lalui. Mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit. Saya setuju. Ini macam apa yang kata double edged sword lah. Dia ada macam mana pun kita perlu terima. Jadi memang benar, daripada pengalaman saya, saya ada juga beberapa pensyarah yang rasa macam penemuan-penemuan baru dalam era digital ni seperti sesuatu kekangan kepada mereka, sesuatu yang mencabar. Kemungkinan mereka sudah mengikuti kaedah konvensional dah banyak tahun. Tiba-tiba kita suruh mereka masuk dalam contohnya talian, pengajaran dalam talian pun mereka rasa susah. Jadi penggunaan MS Team ni, Microsoft Team, semua ni mereka rasa susah. Jadi saya rasa kalau seseorang tenaga pengajar ni dia sudah memilih kerjayanya sebagai pensyarah, saya rasa itu pensyarah tu perlulah memberi tumpuan supaya mereka boleh sekurang-kurangnya boleh ikut apa mungkin dari era yang aspek sedang adaptation berlaku. itu, Doktor. Adaptation tu penting lah. Dan bukan hanya adaptation, mereka, saya rasa satu lagi yang paling penting adalah jikalau mereka pensyarah ni dah faham bahawa ini adalah satu kebaikan untuk mereka, mereka akan menggunakan. Contohnya macam ChatGPT dan kesemua yang kita nampak tu, AI tu, alat digital ni boleh memupukkan budaya kajian, research culture. Jadi pensyarah ni kalau nak tak pun mereka perlu publish papers, research paper. Jadi ChatGPT dan sebagainya boleh membantu mereka, macam Profesor Barjoy bagi tahu tadi, literature review. Jadi sebelum ni mungkin kita guna kaedah yang pening kepala, Doktor, bermuka-muka surat kalau ingatkan zaman belajar dulu sampai tak tidur, bermalam-malam tak tidur, Doktor. Betul. Lepas tu kemudian nak cari referencing lah macam-macam kan. Tapi dengan ChatGPT dan gamma dan sebagainya, referencing pun sudah keluar dah, tak perlu susah. Lagi Google Scholar, lagilah senang. Google Scholar, referencing, kaedah referencing Harvard ke semua semua dah keluar. Cuma copy and paste teknologi je, CNP teknologi. Itu pun dikira teknologi. Itu pun CNP teknologi. Kita ada CNP teknologi, cut and paste. Jadi saya rasa pensyarah ni perlulah terima hakikat bahawa kalau mereka nak jadi relevan, perlu mengamalkan ataupun adapt to the digital era tu lah. Tiada choice, no choice. We have to. Tadi Doktor ada sebutkan tentang pelaburan itu. Dalam kita mungkin hendak lagi maju ke hadapan, harus melibatkan aspek pelaburan. Mungkin pelaburan dari aspek apa yang cuba Doktor sampaikan? Saya beri contoh ya, Universiti Malaysia, University of Mas University. Saya sebagai seorang CEO telah pun membentangkan pada board lembaga pengarah dan minta budget untuk beli peralatan digital. Contohnya 3D printer. Mahal tu 3D printer. Jadi kita perlu ada. Bila kita beri pendedahan pada pelajar cara kaedah menggunakan 3D printer, mungkin bila mereka masuk dalam alam pekerjaan di industri, mereka boleh tahu macam mana cara nak gunakan 3D printer. Jadi itu satu pelaburan. Dan selain daripada itu, pembelajaran dalam talian. Contohnya kita ada game kit. Game kit. Kaedah penawaran kursus adalah melalui game, kaedah game. Macam permainan. Bila mereka masuk dalam tu game kit, dia akan ada macam kuis. Bila mereka berjaya jawab
jawapan yang brief, jawapan yang baik betul, mereka mendapat points. Game kit. Menarik juga sebenarnya. Maknanya mengurangkan rasa kebosanan itu. Betul, another approach. Another new approach. So kita pergilah ke apa yang mereka nak ni. Gen Z ni saya rasa mungkin kemungkinan dalam 5 atau 10 tahun mereka tak nak belajar di universiti 3 atau 4 tahun dah. Mereka tak nak. Tak nak, they don't want. So kita perlu memberi mereka pendedahan seperti game key, chatbot dan sebagainya supaya Kahoot is another software. So semua ni semua memerlukan pelaburan. Jadi saya rasa universiti ni mungkin dari peringkat awal ni pelaburan itu tinggi sikit lah. Tapi bila teknologi sudah jadi matang, mature teknologi, harganya akan kurang, jadi kita boleh labur. So setakat ni saya nampak taklah tinggi sangat pelaburan untuk higher education institution, dan kebanyakannya license. Bukan kita beli software itu license saja. So kita bayar melalui berapa pengguna, dan untuk jangka masa setahun macam tu licensing software. Saya tertariklah belajar tetapi melalui game ya. Semua tertanya-tanya macam mana agaknya how it works actually. Game kit ni macam ni. Contohnya saya nak memberi pendedahan pada para pelajar mengenai inventory. Apakah kaedah untuk mengukur inventory yang patut saya ada dalam kedai runcit saya, contohnya. Jadi dia ada macam simulasi. Kita boleh masuk simulasi dalam kapal terbang pula kita boleh masuk simulasi. Saya ada kedai runcit saya nak tahu inventory saya, contohnya beras. Jadi saya akan masuk, minggu lepas saya jual berapa, saya masuk dalam game kit tu. Minggu lepas saya jual, kata contohnya saya jual 20 bag. Jadi sekarang ni dia ada variable pula. Kita masuk variable dia. Lagi 2 minggu lagi, 3 minggu lagi raya. Jadi permintaan mungkin bertambah. So kita masuk yang tu. Kemudian software tu pula akan buat simulasi dan beritahu kita berapa ke yang sebenarnya inventory yang perlu kita simpan. Jadi perkara seperti subjek-subjek macam ni, kita boleh lebih memberi pendedahan para pelajar supaya mereka seolah-olah mereka main satu game. Tapi hasilnya sama. Jadi itulah game kit ni satu yang baik. Yang keduanya Kahoot. Sama juga Kahoot pun. Kahoot ni dia ada macam signal yang menunjukkan you dah berjaya. Very good, congratulations. Macam tu. Maknanya mendapat, contohnya akan dapat keputusan itu on the spot dan juga dia berinteraksi. Digital tool tu, alat peralatan tu dia berinteraksi, bukan one way. Contohnya macam saya pensyarah, saya nak ajar, saya pakai chalk and board lah. Saya pakai whiteboard, saya tulis kaedah ni, kita gunakan EOQ model lah. Itu mathematical model. Memang para pelajar tak nak terima yang tu semua. Jadi kalau kita bawa output tu masuk dalam game kit, mereka lebih gemar lah. Dia akan ikut lah. Itulah. Dan tak mahal lah, itu pun tak mahal. License saja. Hanya itu saja sebenarnya. License saja. Kita beri license tu kita beli license, kita beri pada pensyarah, bukan pada para pelajar, bagi pada pensyarah. Dan kita buka dalam kelas, pensyarah masuk dalam menggunakan user dia, password dia, gunanya. Tak mahal, tak sampai RM100 semua pun. hanya di hujung jari. Tak sampai RM100 pun license tu untuk seorang para pelajar, para pensyarah. Tapi cuma kalau melalui cara sedemikian, bagaimana untuk hendak menilaikan dari segi prestasi sedikit akademik. Doktor, sebelum kita nak berehat seketika. Sistem yang telah mereka buat tu, memang sistem tu akan memberi maklum balas mengenai output dia, prestasi. Dia akan menilai, memberi peratus. Peratus you lulus berapa. Dan secara immediate dia boleh dapat. So memanglah kaedah tu saya rasa memang berhasil lah. Baik, kita akan teruskan lagi perbincangan kita mengenai pendigitalan dan inovasi dalam industri pendidikan. Semakin rancak perbincangan kita hari ini. Jadi kita nak berehat seketika. Jadi teruskan setia bersama dengan kami dalam Ruang Bicara. Kita kembali lagi selepas ini.
Kembali bersama dengan kami dalam Ruang Bicara. Kita masih lagi membicarakan mengenai pendigitalan dan inovasi dalam industri pendidikan. Kita teruskan soalan dengan Dr. Bajoy. Kita bercakap tentang untuk memberikan pengetahuan, untuk memberikan pendedahan kepada para pelajar tentang kemajuan era pendigitalan ini. Itu kita bercakap usaha murni universiti untuk memberikan penerapan ini. Mungkin pandangan daripada doktor, apakah antara langkah-langkah yang wajar diambil bagi memastikan dan juga to make sure yang para pelajar ini dapat mengadaptasikan dalam pembelajaran mereka? Okey. Pelajar-pelajar apabila mereka masuk universiti hari ini, especially the Gen Z, memang mereka sangat fasih dalam digital dan dalam webs ya. Jadi adalah agak mudah untuk mendidik mereka menggunakannya. Jadi kita perlu cuma blend blend kita punya kurikulum dan kaedah mengajar ini dengan apa yang dia ada, dengan smartphone mereka misalnya. Misalnya kita kita boleh yang paling mudah kita wujudkan misalnya WhatsApp untuk semua pelajar. Jadi kita boleh berhubung secepat mungkin pada bila-bila masa. Dan kemudian kita nak melihat bagaimana teknologi ini boleh digunakan dalam pembelajaran. Contohnya biasanya dulu kita akan paksa pelajar kita menggunakan Google untuk membuat search supaya dia mengetahui apakah artikel ataupun penerbitan terbaru yang wujud dalam tajuk yang kita sedang bincang. Dan kalau Google Scholar lagi advance lah kan. Cuma yang mungkin sekarang ni masih belum diketengahkan ialah penggunaan AI secara khusus. Sebab AI ni masih dilihat sebagai kepada setengah akademi dia dilihat sebagai musuh. Musuh kerana dia mencabar profesor dan pensyarah apabila mereka memberi soalan kepada student ada jawapan dia daripada AI dan daripada ChatGPT, dan ini menyebabkan kepada pensyarah profesor ini musuh mereka. Jadi bagaimana kita nak mengubah perspektif ini? Inilah di mana kita perlu mengubah perspektif universiti. Universiti bukan lagi institusi yang mengajar ilmu kerana sebenarnya ilmu tidak boleh diajar lagi sebab ilmu sangat besar dan dia terlampau luas skopnya. Jadi kalau kita tak boleh mengajar ilmu, apa yang nak kita ajar di universiti? Kita mula dengan mengajar bagaimana mencari ilmu. Jadi zaman dulu kita kata kita jadi memancing ilmu. Tapi zaman sekarang ni bukan mancing ilmu lagi. Kita nak dia belajar memancing ilmu baru. Ilmu baru yang belum ada dalam dunia ni. Dan sebenarnya ChatGPT dan misalnya AI yang lain mempunyai keupayaan untuk melakukan ini kepada pelajar. Cuma pelajar perlu diasuh menggunakannya dan diasuh menggunakan mencari soalan-soalan yang sesuai untuk membolehkan mereka menjolok
ilmu itu keluar untuk mewujudkan satu ilmu baru. InsyaAllah. Dr. Prem, cuma yang menjadi tanda tanya ya. Kita tahu pelajar ini adalah mereka yang bakal orang kata tu memimpin negara. Mungkin salah satu akan jadi mungkin Perdana Menteri. Ya, future leader. Dari segi outcome ataupun kita bandingkan sedikit ya, para pelajar yang belajar dan juga berjaya secara tradisional dan juga dibandingkan dengan para pelajar yang berjaya tetapi dalam era pendigitalan AI. Bagaimana doktor melihat mungkin perbandingan? Adakah produk ini lebih akan advance, maju ke hadapan dengan pelajar yang berjaya dalam ketika era digital ini jika dibandingkan dengan konvensional? Bagaimana? Okay. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Prof. Bajwa, saya setuju bahawa dari segi kita memberi tugasan pada pelajar juga, kita kena mengubahlah kaedah kita. Contohnya tugasan yang kita beri pada para pelajar, kita mungkin boleh beritahu para pelajar bahawa soalannya macam ni, berbentuk macam ni. Cuba masuk dalam chat GPT, cari definisi contohnya carbon credit. Cuba cari definisi dan bandingkan ini dengan case study yang sebenarnya. Itu satu kaedah. Dan berbalik pada soalan tadi, perbandingan daripada conventional learning methodology dengan penghayatan digital learning. Sekarang ni dengan apa yang kita nampak, the dynamic business world, pelbagai cabaran yang kita menghadapi. Jadi saya rasa kalau dengan pendedahan pada digital, peralatan digital ni, iaitu all the tools, seorang pelajar dapat sekurang-kurangnya berganding bahu dengan apa yang knowledge created from the outside world. So it is bukan semata-mata contohnya kita nak jadi parrot. Parrot ni kita belajar, hafal, kita keluarkan. So yang paling penting sekarang ni adalah knowledge creation. So pelajar yang melalui sistem di era digital learning ini, institusi pengajian tinggi akan memberi pendedahan pada mereka bagaimana kaedah untuk knowledge creation. Sebab knowledge creation inilah yang akan membantu mereka dan juga bukan saja para pelajar tetapi juga negara, supaya kita boleh bersaing dengan negara-negara lain dari segi ekonomi, cabaran-cabaran ekonomi yang kita hadapi. Kerana Dr. Bajwa, saya melihatkan dengan kemajuan era digital ini, mungkin saya salah, tetapi melihatkan kepada sebenarnya banyak jalan shortcuts. Kalau konvensional, pembelajaran secara konvensional ni kita nampak it's a long way to go for you to reach the peak. Tetapi berbalik kepada tadi, pendigitalan ni, kebanyakannya semua mudah, semua hanya di ujung jari, lebih pantas. Sebab itu saya cuba minta penjelasan daripada panel untuk saya sangat setuju. Memang mana ini sebenarnya memendekkan proses pembelajaran. Jadi contohnya kalau pelajar PhD, kalau biasanya dia nak buat literature review tu sampai sekurang-kurangnya 1 tahun. 1 tahun tu untuk buat satu chapter je, bab 2. Dan itu pun tak semestinya diterima lagi. Tapi kalau menggunakan AI, dia boleh lakukan dengan mudah, beberapa hari. Cuma yang pentingnya dia mempunyai kebolehan untuk mengatur maklumat-maklumat itu untuk digunakan secara terbaik. Jadi apabila dia buat tesis nanti sebenarnya dia boleh memendekkan proses. Begitu juga dalam pembelajaran. Kalau misalnya kita
nak mengajar perakaunan dulu. Kita ajar perakaunan, ada perakaunan 1, perakaunan 2, perakaunan 3, perakaunan 4. Baru advanced accounting misalnya. Jadi mengambil masa 5 tahun. Tapi sebenarnya apa yang diajar sama. Cuma kita ajar lebih sikit saja di subjek-subjek yang lain. Jadi kalau kita boleh gunakan misalnya AI ni, kita boleh galakkan pelajar kita untuk membuat penyelidikan sendiri menggunakan AI dan mempelajari accounting ni dengan lebih mudah dan lebih cepat. Jadi cuma masalahnya ialah kita nak berani mengatur kurikulum itu supaya kita berubah. Dan ini yang masalahnya. Kita semuanya masih tradisional. Kita tidak suka meninggalkan apa yang kita dah ada. Mungkin masih dalam comfort zone itu. Kita sudah menjadi terbiasa dengan keadaan yang sedia ada. Penerimaan terhadap peredaran era digital ini mungkin ada yang boleh terima, ada yang mungkin ada rasa ingin tahu, tetapi ada yang mungkin merasakan yang mereka ini dalam keadaan yang cukup selesa. Mungkin. Memang benar. Kebanyakan tenaga pengajar ni, mereka pensyarah ni, mereka rasa macam tertekan lah. Jadi ada yang mungkin dah sampai tahap dah tak boleh terima. So mungkin para tenaga pengajar ni akan setback lah. Setback. Tetapi kalau kita nak jadi relevan lagi dalam industri pendidikan, kita tiada choice lah. Kita tiada choice. Kita perlu memperkasakan skills, kemahiran digital. Kita tak ada choice. Sebagai contoh macam tadi, memang benar institusi pengajian tinggi kalau nak stay relevant the next 5 to 10 years ni memang mencabar. Sebab para pelajar Gen Z ni yang datang ke universiti, mereka tak nak ikut 3 atau 4 tahun untuk satu program. Sebolehnya mereka minta satu persijilan profesional cukup. Saya digital marketer. Kenapa saya nak ikut 3 tahun punya pendidikan nak jadi degree baru nak dapat kerja? Kalau majikan sanggup terima saya dengan cuma sijil profesional saya, cukuplah. Jadi kita sebagai institusi pengajar tinggi, kita kena terima hakikat dan kita perlu ubah suai kita punya struktur kurikulum kita dan membawa elemen-elemen digital ni dalam pendidikan kita. Mungkin pada masa yang sama, Doktor, harus dalam kalangan pensyarah ini kita harus memberitahu bahawa kita sememangnya harus berada di takat yang adanya kemajuan dalam digital dan harus menukar mindset mereka. Mungkin paradigma lah. Saya kira paradigma, mindset ini bukan sesuatu yang mudah. Agak mencabar juga saya kira. Memang benar. Dan saya rasa peranan pengurusan tinggi di institusi ini penting supaya mereka ni boleh memberi pendedahan pada pensyarah yang masih lagi macam Prof. Jaya kata kaedah kuno. Mungkin memberi pendedahan kepada mereka ataupun memberi mendedahkan mereka mengenai kebaikan yang sedia ada dalam digital peralatan ni. Bila mereka dah faham kebaikan, saya rasa mereka akan menghayati. Sebab tu orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul lah. Paling penting di situ, kita ni sedang berhijrah daripada IR 3.0 kepada IR 4.0, IR 5.0. Dan ke 4.0 adalah berkait dengan Internet of Things, Artificial Intelligence, dan gadget juga seperti tadi kita 3D printer and so on. Dan juga kemudian dalam IR5 5.0 pula dia mewujudkan hubungan yang intim antara manusia, mesin dan manusia pula. Jadi ini satu yang tidak boleh dielakkan.
Mana di Malaysia ni kita nampak seolah-olah kita ni agak terkebelakang, di mana industri, khususnya industri kecil sederhana termasuk industri perniagaan mikro, mereka tidak berani untuk masuk ini kerana mereka takut pelaburan yang besar dan mereka tidak mempunyai kaki tangan yang mahir. Jadi kemudian kita ada daripada 16.5 juta kumpulan pekerja di Malaysia, 70% adalah kumpulan yang tidak mahir, dan mereka ni sedang terjerat dalam jerat apa yang dipanggil kelas menengah, gajinya kurang dari 2,000. Jadi mereka ini perlu melonjakkan diri, dan bagaimana nak melonjakkan diri ialah dengan melibatkan diri di dalam AI, dalam digital, dan ini perlu menjadi sasaran kita. Maknanya sistem pendidikan universiti perlu mensasarkan kumpulan 12 juta kumpulan pekerja ini yang sekarang bekerja, tapi bekerja mendapat pendapatan yang rendah, dan kita perlu libatkan mereka dalam pendidikan dengan cepat. Dalam tempoh 1 tahun misalnya, mereka boleh mendapat sijil ataupun ijazah yang boleh digunakan untuk mereka berhijrah misalnya. Okey, kita nak berbalik kepada Dr. Prem Kumar. Kita menarik nafas lega sedikitlah. Kita nak berbicara sikit perkongsian daripada doktor mengenai International Conference of Digital and Innovation ke-7 yang akan berlangsung pada bulan Mei ini. Mungkin doktor boleh kongsikan antara siapakah kumpulan sasaran dan juga mungkin apakah antara tujuan ataupun objektif utama penganjuran International Conference of Digital and Innovation yang ke-7 ini. Malaysia University of Science and Technology, MAS University, telah pun mengadakan International Conference ni, ICDI, International Conference for Digital Innovation. Dah masuk tahun ni 2024, dah jadi 7 tahun dah. So every year kita tanya doktor. So mungkin kita dah nampak dah daripada tahun 2016 kita dah nampak dah masa depan ada digital. Jadi tahun ni masuk dah tahun ke-7, dan tahun ni tema kita adalah sustainability. Kita masuk tema sebagai sustainability, dan tujuan kita, dan kali ni conference ni akan diadakan di Ho Chi Minh, Vietnam. Vietnam. Jauh lah nak terbang, doktor. Tapi sebab apa, institusi pendidikan tinggi di Ho Chi Minh tu, NTTU tu, mereka telah pun memberi interest nak joint venture dengan kita untuk conference. Jadi kita berkongsi lah investment dari segi contohnya mereka akan melabur dari segi penginapan, kita melabur dari segi penerbangan dan sebagainya. Jadi tujuan utama adalah supaya kita boleh membawa bersama research culture, budaya kajian. Kita nak bawa budaya research ni, dan juga untuk bergabung industri dan akademia. Tidak selalunya akademia ni dia fikir akademia dia lah yang paling pandai. Industri pula dia rasa dia yang lebih pandai sebab dia yang sedang membuat kerja tu. Mungkin rasa pandai itu mereka dapat bergabung dengan idea masing-masing dan dapat memperkukuhkan lagi sebenarnya. So jadi kita nak bawa dua-dua ni, sektor industri dan sektor akademia, bawa bersama, dan kita nak mendedahkan kedua-dua pihak ni supaya kita perlu ada kerjasama. Itu tujuan utama kita. Jadi kita punya speaker yang kita ada untuk conference tu, berapa ramai kesemuanya? 2 hari. Dari 2 hari, 3 speaker adalah industry speaker. Satu speaker daripada Vietnam yang banking, yang akan bincang mengenai fintech, financial technology dan sustainability. Dan satu lagi speaker daripada Malaysia yang akan bincang mengenai logistics issue. Ya baru-baru ni macam Red Sea, Suez Canal issue kan. Jadi isu yang tu. Dan satu lagi industry player kita jemput daripada UK. Dr. Dave Bobke, dia akan bincang mengenai blockchain. So kita memberi pendedahan daripada industri. Cuma 2 je
speaker dia daripada akademia. Jadi itu tujuan utama, memberi pendedahan kepada membawa bersama industri dan akademia supaya boleh berbincang mengenai satu isu topik yang hot sekarang ni adalah sustainability. Macam mana carbon emission kita nak kurangkan. So itu tujuan kita adakan international conference ni. Okey, itu kita cakap tentang International Conference of Digital and Innovation bagi kali yang ke-7. Sedikit sebelum kita melabuhkan tirai, mungkin pandangan daripada Dr. Akan harapan Malaysian University of Science dan Technology ini dalam kita untuk membawa negara Malaysia ke arah yang lebih tinggi dan juga memperkenalkan negara kita di peringkat antarabangsa dengan pelaksanaan ICDI itu sendiri. Okey. Malaysia University of Science and Technology ada satu pelaburan daripada Kerajaan Malaysia 2001 dan telah menandatangani kerjasama dengan MIT, top university in the world. Dan kita bawa culture, budaya, iaitu budaya research daripada dulu 2001 dan sampai kini kita masih lagi memegang pada prinsip supaya kita perlu adakan budaya research culture. Dan melalui conference ni kita boleh bawa budaya research. Dan juga kita sekarang ni universiti ni kita ada partner, academic partner. Di China kita ada di Shanghai, kita ada di Pudong, kita ada di Xi'an. Begitu juga di India, Sri Lanka, Myanmar. Kita ada pembelajaran talian lah untuk pelajar kita. Ke semua kita ada lebih kurang 700 para pelajar. Jadi kita akan bawa pelajar-pelajar ni semua ke ICDI, International Conference, memberi pendedahan. Jadi Strategic Plan University adalah untuk mencerminkan kecemerlangan dari segi akademik dan budaya research. Itulah dua matlamat yang Malaysia University of Science and Technology buat masa waktu ni. Saya kira masih lagi mempunyai masa sedikit mungkin daripada pandangan Dr. Brajoy sendiri. Mungkin apakah antara kerjasama yang dimainkan oleh pihak universiti untuk sama-sama melahirkan mungkin graduan yang berjaya? Mungkin peranan yang dimainkan oleh universiti sendiri dengan pihak industri. Kadang-kadang kita tahu pihak industri ni mungkin expectation mereka itu agak tinggi, dan mungkin apa yang the end product itu tidak menepati mungkin kriteria mereka. Silakan Doktor. Saya berharap mungkin dalam jangka masa terdekat kita akan ada satu program antara industri dengan universiti di mana kita boleh melantik pengurus-pengurus daripada industri sebagai adjunct faculty, di mana pelajar-pelajar merupakan kaki tangan syarikat yang akan terus bekerja di dalam syarikat, tetapi juga mengikuti program dan akan diawasi oleh pengurus-pengurus bersama-sama dengan fakulti di universiti. Jadi mungkin mereka tidak perlu datang kerap ke universiti hanya pada hujung minggu. Dan kalau ini boleh dilakukan, mungkin kita akan ada satu program yang berkesan untuk melatih seramai mungkin kaki tangan syarikat untuk mendapat ijazah yang lebih tinggi. Mana sebab ijazah masih dihargai oleh industri. Apa yang mereka perlukan ialah recognition bahawa mereka mempunyai kepakaran, kemahiran tadi. Ya, itu satu recognition. Tapi mungkin kadang-kadang ni industri ini mereka tidak melihat on paper, tapi mereka lebih kepada hands on. Maknanya mereka mahukan pekerja yang mungkin lebih tangkas, lebih cepat untuk tangkap. Kadang-kadang ada yang mungkin pintar on paper, tetapi bila on practical set mereka mungkin kurang hanya ada kemahiran itu, Doktor. Betul, saya setuju. Dan MAS University ini dalam proses memperkenalkan satu program yang baru, yang kita akan panggil program tu Sandwich Program. Sandwich. Saya dengar dua kali ni, sandwich. Okay. Ya, sandwich program macam ni. Tahun pertama pelajar tu datang belajar di universiti. Kemudian tahun kedua pelajar tu masuk di industri, kerja setahun di industri. Dan waktu dia bekerja di industri, pelajar tu akan
teruskan pembelajaran waktu weekdays, weekends, waktu Saturday and Sunday. Kemudian tahun ketiga pelajar tu masuk balik ke universiti, cuma untuk 6 bulan saja. Dan kemudian 6 bulan lagi industry training, internship. Jadi dari segi program ni 1.5 tahun pelajar tu berada dalam industri. Jadi mereka dah belajar dah apa yang sedang berlaku di industri. Cabaran-cabaran mereka dah tahu dah. So kita panggil program ni sandwich program, sesuatu yang baru, masih dalam perancangan. Very catchy, Doktor. Very catchy. Sampai kena dekat ke sikit 2 kali. Sandwich program. Gen Z. Kalau kita kata sandwich, Gen Z suka je Gen Z kan. Jadi, senang untuk diingati. Senang untuk diingati. Dan MQA dan KPT pun sudah memberi garis-garis panduan supaya lebih pada industri, pendedahan di industri. So program ni memang sesuai. Jadi MAS sedang dalam perancangan. Kemungkinan besar bulan Ogos ni kita akan lancarkan. Jadi kita ucapkan selamat maju jaya kepada kedua-dua panel kita hari ini. Saya ingin ucapkan terima kasih di atas perkongsian kalian bersama dengan kita hari ini, Profesor Dr. Prem Kumar Rajagopal, Naib Chancellor Universiti Sains dan Teknologi Malaysia MAS, dan juga di sebelahnya Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai, Profesor Pelawat Universiti Antarabangsa Al-Madinah, di atas perkongsian tadi. Saya nak jumpa nanti, lepas ni saya nak jumpa doktor, nak tanya pasal game tu. Menarik sebenarnya. Game kit. Ya, baik. Kita dah sampai di penghujungnya. Kita akan berjumpa lagi pada episod yang seterusnya dalam Ruang Bicara. Saya Zahra Rashid. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.